forget to subscribe my channel. Hang duk mana? Sas. Assalamualaikum, selamat datang di channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu UMNO tegur Fuad jangan tembak kaki siring. UMNO hari ini mengakui parti perlu mengekang pemimpin mereka sendiri daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin dalam kerajaan, termasuk untuk membolehkan pihak tertentu berpuas hati. Justru Syekh Agung Ashraf Wajidi Dasuki berkata hal itu akan dikawal demi kebaikan semua pihak. Ini antara isu yang perlu kami kawal dan uruskan. Tak ada gunanya jika kita terus menyerang antara satu sama lain, tembak kaki sendiri untuk mengembirakan masyarakat tertentu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Saya melihat pula apabila Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, beliau bukan menuduh, dia bukan tembak kaki sendiri. Beliau menzahirkan pandangannya agar Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kembali segera bangun daripada lena yang panjang. Kerana kita tak mahu lagi bercakap soal formula. Laksanakan apa yang sedang dirancangkan secara tuntas. Kerana beliau semakin khawatir dan bimbang melihat pasaran mata wang negara dalam keadaan yang terumbang ambing. Pasaran saham juga dalam keadaan yang menghudum. Ini beliau melontarkan pandangan. Tapi pandangan beliau dikatakan tembak kaki sendirilah. Saya hairan. Selalunya menjelang Perhimpunan Agung UMNO, saudara, banyak isu-isu yang pasti akan dilontarkan oleh kalangan pimpinan akar umbi menyentuh soal kepimpinan pemimpinnya. Itu memang amalan dari dulu, saudara. Sebab itu dulu pun rakyat menanti kehadiran musim Perhimpunan Agung UMNO. Apabila para perwakilannya akan berucap, selalunya miang lain di atas. Tapi sejak akhir-akhir ni, budaya bodik-membodik. Ini yang jadi masalah. UMNO dulu, saya masih ingat, di Dewan Nirwana, Hotel Hilton, Kuala Lumpur. Satu ketika dulu, Allahyarham Tan Sri Adib Adam. Beliau merupakan waktu itu menjadi Menteri Penerangan. Hanya dalam isu bahasa. Dalam isu bahasa Melayu, tentang iklan-iklan dan sebagainya, bagai nak rak, dia kena berlasah dengan para perwakilan. Tak ada pula mengatakan kita tembak kaki sendiri. Sebab warga UMNO bebas bercakap, bebas mengkritik. Itulah indahnya budaya yang adalah UMNO. Pemimpin yang berkhidmat, pemimpin yang baik akan disanjung. Tapi kalau tak betul, memang kena sapu. Begitu juga apa yang berlaku. Saya masih ingat lagi Allahyarhamah Tan Sri Napsiah Omar. Dalam isu pemberian teksi je, saudara. Apabila banyak orang mengatakan adanya syarikat bukan bagi pada warga bangsa kita, menangis. Allahyarhamah Tan Sri kena teruk, kena balon dari dalam Perhimpunan Agung. Begitu juga isu, jangan lupa saudara, isu pemberian pink form saham. Itu yang menyangkut soal Tan Sri Rafidah Aziz. Bergeledak Dewan Perhimpunan. Jadi artinya warga UMNO sentiasa menegur. Itu di kalangan pemimpin. Jadi kalau Dr. Fuad Zakasi, dia menegur pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada saudara Rafizi. Jadi kena anggaplah dalam sebuah keluarga. Bukan tembak kaki sendiri. Kita tak boleh dah. Masa kesilapan kita dulu, kita suka menyapu segala kekotoran, sampah sarap di bawah kapet. Dalam bahasa Inggerisnya, kita selalu sweep everything under the carpet, saudara. Itu keadaannya. Itu saya merasakan dalam UMNO BN tu masih ada lagi anak-anak. Saya tak tahulah, saudara. Tapi kalau orang nak marah apabila menegur, sepatutnya inilah masanya. Ini masanya warga UMNO menzahirkan suara hati warga akar umbi. Kena ambil note. Kalau anda daripada kalangan parti bukan UMNO, tetapi dalam ikatan perpaduan, dalam sebuah kerajaan perpaduan ini, saudara, sama ada daripada Amanah, sama ada daripada DAP, sama ada daripada Keadilan, bila disuarakan oleh UMNO, suaranya bukan nak tembak kaki sendiri. Kita nak menyuarakan apa yang dirasai oleh warga akar umbi. Jadi, saudara, sebab itu saya katakan, jangan sampai bahtera kita ini retak dindingnya. Sebab itu saya mulakan bicara kita tadi itu, saudara, dengan lagu tentang bangsa kita. Perahu bangsaku, perahu negeriku. Di hadapan tantangan cakrawala yang menghadapi cabaran yang begitu besar, kita harus bersatu. Dan kita mesti berani tegur-menegur.
Saudara, saya selamat kerana Fuad tu pandai apalah sangat nasib dia sebelum ni pun bergayut dengan Najib Razak. Saya bukan, bila dia melontarkan pandangan, janganlah marah. Setiap orang, kita jangan bila terkena aja kita marah. Kita mesti berani menghadapi cabaran. Apa saja kalau tak betul, kita kena ingat bahawa ini politik. Kalau kita buat baik, orang akan sanjung. Kalau ada yang tak kena, terimalah kritikan. Jangan kita anggap itu sebagai api permusuhan. Sudahlah, saudara. Sebab itu, UMNO sebenarnya, saudara, saya nak mengharapkan pada pimpinan-pimpinan di peringkat di tingkat 38, ya, saudara, pimpinan UMNO di Majlis Tinggi, UMNO harus segar dengan kritikan demi membela untung nasib nak rakyat, saudara. UMNO tidak gentar menghadapi apa saja cabaran maupun dugaan demi rakyat. Membujur lalu, melentang patah. Jadi sikap ini mesti diteruskan. Jangan ada budaya bodek membodek, ampu mengampu. Jadi saya nak pesanlah pada teman-teman yang berada di anjung kuasa. Janganlah nak terus membodek. Betul, tak ada masalah. Kita dalam satu pasukan, tegur. Biarkanlah bila tegur, dan kita panggil berhadapan. Apa masalahnya? Setelah tegur saya, kenapa? Lebih baik begitu, saudara. Dan saya harap pimpinan harus membiarkanlah agar pimpinan UMNO peringkat akar umbi menyuarakan pandangannya, dan kita di peringkat membuat dasar menyantuni setiap isu dan ada hubung kaitnya. Saya nak tegur, saya bukan pasal apa, saudara. Apabila saya lihatlah berpanjangan ni, saya bersimpati juga dengan Dr. Fuad Zakasi ini. Bila dia melontarkan pandangan itu, dia pula dibelasah. Sepatutnya kita sama-sama menyantuni pandangan beliau, bukan dilihat sebagai musuh. Itu yang saya rasa takkanlah sampaikan akhirnya besok warga UMNO tak nak berhentilah. Ataupun tak mau bersuara lagi. Sebab bila bercakap, tembak kaki sendiri. Tegur ini, tembak kaki sendiri. Saya nak tegur, saudara. Walaupun mereka sahabat saya. Yang kita nak tuntut sekarang ni, saudara, adalah keadilan ekonomi. UMNO dari dulu kita menuntut keadilan ekonomi ini agar keknya dapat dikongsi oleh warga kita. Ini impian dan harapan sewaktu almarhum Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru dulu, saudara. Saya tengyang-nyang lagi ucapannya. Apabila Allahyarham almarhum Tun Razak menyatakan beliau mau melihat warga bangsa kita ini dalam perkongsian kek ekonomi negara, biarlah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Kalaulah kek ekonomi ini tidak dapat dikongsi sesama warga negara ini, itu adalah merupakan time bomb yang boleh menghancurkan keharmonian warga bangsa kita. Takkan kita nak tengok berpegang, bergaduh semua. Jadi kita haraplah sekarang ni, saudara, apa yang sedang kita santuni, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu menangani derita rakyat, memang dilaksanakan sehabis mungkin. Saya kadang-kadang bersimpati, saudara. Terlari sana, terlari sini. Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga kan tak ada masa nak duduk di pejabat, sampai orang hantar kritikan. Bila masa pula nak tengok file-file di pejabat. Kerana banyak sangat jemputan. Hari ini berada di Bandar Tun Razak untuk melihat tentang restoran Madani. Jadi Perdana Menteri berusaha, janganlah kalangan menteri-menteri yang ada dalam kabinet beliau tu dilihat seolah goyang kaki. Juga perlu turun untuk menyantuni. Kalau masalah ekonomi negara, masalah menyangkuti soal kedudukan mata wang, bincang segera, turun panggil Gubernur Bank Negara, bincang dengan pegawai di Bank Negara, bawalah sekali kaki tangan di Kementerian Kewangan, timbalan Menteri Kewangan ada di situ, bawa, bincang, ini masalah segera yang perlu diatasi, apa cara mau dilakukan. Apabila tengok bursa saham di Kuala Lumpur tu nampak dia punya pola-pola ada penurunan, segera santuni. Hanya kalau sekadar mengeluarkan kenyataan ekonomi kita masih okey, wang ringgit jatuh, bahawa sektor pelancongan beruntung, tapi mengenai sektor yang lain. Ini tak boleh. Kita tidak hanya, negara tidak akan maju ke hadapan apabila pemimpin hanya sekadar melontarkan pandangan. Yang ada kalanya pandangan itu dilihat dangkal. Saudara, jadi saya bukan nak menyokong apa yang dilakukan oleh Dr. Fuad Zakasi. Itu adalah persiapan. Itulah prelude terhadap kita nak menghadapi musim Perhimpunan Agung UMNO. Dan hari ini saya kena lihat pemilihan Presiden UMNO sebagai
Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pembangunan Luar Bandar. Hari ini beliau berada di Kuching, di Sarawak, sambil menyantuni, walaupun di Sarawak tak ada UMNO. Jadi sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, beliau mau melihat dengan mata hatinya. Kerana beliau pun dah lebih kurang dalam 8 tahun ke 9 tahun tak menjejakkan kaki ke Kuching Sarawak, maka bila sempena dengan Hari Gawai, ada jemputan, beliau hadir. Dan saya lihat banyaklah beberapa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki rumah panjang, untuk menambah baik bekalan api, bekalan air, soal sekolah dan sebagainya. Itu yang selalu dilakukan. Tapi takkan cukup Presiden UMNO saja, saudara. Bagaimana menteri-menteri yang lain? Bagaimana mereka yang telah pun dilantik sebagai pengurusi-pengurusi dalam syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan? Saya cakap terus terang saya, mereka harus fokus. Kalau tidak nanti saya yakin dalam musim Perhimpunan Agung UMNO nanti, bersedialah anda menerima teguran dan kritikan wakil-wakil perwakilan daripada UMNO, daripada bahagian-bahagian yang akan menyuarakan pandangan akar umbi. Saudara jangan lupa, saya bagi contoh. Semalam saya dah berbual dengan Datuk Ashraf Wajidi selaku Setiausaha Agung UMNO yang juga merangkap sebagai pengurusi MARA. Saya mengatakan, MARA jangan sampai tergelincir dari landasan asasnya, iaitu untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian. Saya bersetuju, MARA mewujudkan banyak kolej. Itu sebagai pelengkap kepada persiapan kita menyediakan generasi masa depan agar mereka berilmu. Itu baik, tetapi jangan lupa asasnya. Jangan lari tergelincir daripada landasan. MARA diwujudkan untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor dagang dan perindustrian. Itu peranan penting MARA. Jadi kedai-kedai ataupun pusat MARA, banyaklah yang ada di daerah-daerah itu, kenapa jangan dibiarkan kesunyian. Jangan dibiarkan lesu. Bantulah mereka yang menyewa kawal kedai itu. Kalau sewanya tinggi, fikirkan banyak nak direndahkan dan sebagainya. Jangan memikirkan soal menjana keuntungan. Kalau MARA sudah bersikap untuk menjana keuntungan, rosak. Matlamatnya tidak akan tercapai, saudara. Dan kena ingat juga, UMNO telah pun membina asas bantuan ekonomi untuk Bumiputera, saudara. Kenapa benda itu tiba-tiba hilang? Bagaikan asap ditelan oleh angin. Dulu, boleh dikatakan warga UMNO dapat sentuhan. Tapi sejak akhir inilah, saudara, sejak daripada pilihan raya yang ke-13, saya katakan sejak pilihan raya 13, seolah kita tergelincir daripada asas-asasnya. Begitu juga bagaimana yang Mulia Tengku Razak Hamzah bersama dengan Tuan Razak mengembeling tenaga buah fikiran bersama dengan bijak pandai warga bangsa Melayu mewujudkan syarikat Petronas. Petronas menjana keuntungan ratusan bilion. Benar, Petronas membantu untuk membangunkan negara kita ini dengan pelbagai prasarana, dengan pelbagai peruntukan. Tetapi jangan lupa, asasnya juga harus membawa agar warga bangsa kita ini terlibat dalam bidang oil and gas. Tapi cuba dikira, berapa ramai syarikat Melayu yang terlibat sepenuhnya dalam sektor oil and gas. Yang kita dapat tahu, kita dengar syarikat daripada luar. Ada syarikat besar berkongsi dengan syarikat daripada luar negara, dapat kontrak bilion-bilion. Jadi rakyat tengok sajalah. Apakah hanya cukup dengan penyediaan pekerjaan yang kita pun tak tahu jumlah sebenarnya. Ini saudara kena lihat berapa banyak kedai-kedai minyak ataupun petrol station yang ada di seluruh negara. Buat satu kajian. Benar ada syarikat daripada Shell, tetapi sepatutnya Petronas lah yang mengawas dia. Okey tuan-tuan, berkenaan isu Fuad Zakashi ni, yang kata Rafizi tak perform apa semua, kita dah lihat Rafizi pun jawab balik, jangan sampai penyokong Pakatan Harapan tak sokong UMNO nanti. So dari sini kita harap Pakatan Harapan dengan UMNO ni kalau nak tegur lah WhatsApp lah, janganlah tegur kat media sosial. Kerana bila kita tegur dekat media sosial ni, memang boleh kita tegur, kau nampak tak puas hati dengan perform ni. Tapi kalau kita tegur dekat media sosial ni, penyokong PN, pembuat PN ni akan ambil kesempatan daripada tersebut dan akan, inilah dia orang create naratif kononnya UMNO dengan Pakatan Harapan ni
bergaduh apa semua. Ia tak baik lah. So nak tegur tak ada masalah. Cuma tegur tu kena cari apa saluran yang tepat. Jangan dekat media sosial dekat Facebook lah. Okey. Mari terus menyokong video perbualan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.